Sebelum kita menjual sesuatu produk ataupun servis, kita kena kenal pelanggan kita dulu. Kenapa kita kena kenal pelanggan kita dulu sebelum kita jual produk atau servis kita? Jom saya akan kongsikan bersama anda satu topik mengenai buyer persona. Hai, kembali lagi bersama host anda Adlan Khalidi dalam rancangan The Zik Digital, di mana saya kongsikan mengenai dunia digital marketing. Saya kongsikan video mengenai berita, panduan dan tips pada setiap hari Sabtu untuk anda tonton dan belajar bersama-sama dengan saya. Jika anda masih belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe merah di bawah dan hidupkan notifikasi agar anda tidak akan terlepas video-video yang akan datang, selain membantu YouTube untuk kenal pasti video apakah yang anda suka. Saya masih teringat lagi, setiap kali saya pergi ke seminar marketing ke bisnes ke, mesti akan ditanya, siapakah pelanggan anda? Okay? Adakah kita boleh cakap kita jual kepada semua orang? Tak boleh. So kita kena pilih satu audience, cabang kecil, audience yang mungkin akan suka dengan servis kita. So dalam dunia marketing, kita sebut benda ni sebagai buyer persona. So dalam buyer persona, kita tak boleh hanya assume saja kita nak target orang tertentu. Okay? Kita kena decide betul-betul produk ni ataupun servis ini sesuai dengan siapa yang perlukan produk dan servis yang kita tawarkan kepada mereka. Okay? Adakah produk ini untuk lelaki ke, untuk perempuan ke? Adakah anda ada cara untuk kenal pasti secara detail siapakah yang sesuai menggunakan produk dan servis anda? Okay? Oleh itu saya nak kongsikan, bila nak buat satu iklan yang bagus, kita kena tahu kita nak bercakap dengan siapa. Okay? Bila kita nak cakap dengan usahawan, mungkin ada lenggok cara dia, apakah yang menjadi satu kebimbangan para usahawan. Jika kita nak cakap dengan suri rumah, wanita, mereka pun ada masalah yang mereka perlu selesaikan. Begitu juga dengan bila kita nak bercakap dengan para pelajar, okay? Para pelajar ataupun audiens yang lagi muda, mereka pun ada masalah yang mereka nak cuba selesaikan. So setiap level manusia, setiap lapisan masyarakat, mereka ada benda yang mereka nak. Benda ni tak sama untuk setiap orang. Disebabkan ada perbezaan inilah yang menyebabkan bila kita buat iklan, kita nak cuba address mereka agar mereka rasa related dengan apa yang mereka sedang hadapi. Jika mereka rasa related, lebih dekat dengan hati mereka, dari situlah mereka akan teruskan menonton iklan dan juga ambil tindakan yang kita akan suggest kepada mereka. Selain pada itu, saya nak menyatakan juga dekat sini, buyer persona ni dia boleh jadi satu tu untuk pengguna tu sendiri, siapakah yang akan menggunakan produk tersebut. Selain itu, ada faktor yang kedua yang anda kena tahu, siapa yang mungkin akan membelikan produk tersebut kepada orang yang akan gunakan. Contohnya, suami nak belikan kepada isteri ataupun ayah nak belikan hadiah kepada anak. Okay? So di sini anda kena kenal pasti who are you targeting. Okay? Siapakah yang akan membeli, siapakah yang akan menggunakan produk atau servis tersebut. Ada beberapa cara untuk kita hasilkan buyer persona. Paling asas, kita buat secara demografik. Kita kenal pasti apakah jantina mereka, lelaki ataupun wanita. Kedua, faktor dari segi umur. Apakah range umur, julat umur mereka? Adakah mereka 18 hingga 25 ataupun mereka sudah bekerja 25 hingga 34 ataupun mereka sudah berkeluarga, lebih stabil dalam kerjaya masing-masing. Selain pada itu, ada juga faktor seperti faktor status perkahwinan. Adakah mereka masih bujang ataupun sudah berkahwin, dan juga faktor keluarga. Adakah mereka keluarga yang ada anak kecil ataupun anak yang sudah sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Okey, seterusnya juga faktor geografi. Di sini anda boleh kenal pasti mereka ni tinggal di mana. Adakah di bandar besar ataupun di luar bandar. Kerana faktor-faktor ini akan menjadikan mereka mempunyai masalah yang berbeza dengan orang yang berada di lokasi yang berbeza. Orang yang tinggal di bandar mempunyai masalah yang berbeza dengan orang yang tinggal di luar bandar. Contohnya trafik dan juga kemudahan kepada shopping mall dan sebagainya. Okey, selain pada itu, anda boleh kenal pasti siapa yang pernah masuk ke website anda. Anda boleh tengok dalam Google Analytics contohnya. So dalam Google Analytics akan dinyatakan pecahan audience ikut umur mereka. Ada juga dinyatakan interest mereka. Okay? Mereka affinity interest mereka, apakah mereka suka. Okay? So daripada sini anda secara tak langsung anda boleh kenal pasti jenis orang apakah yang selalu masuk ke website anda. So kenapa penting ada buyer persona ni? Seperti mana saya cerita tadi, bila kita nak buat bisnes, kita kena tahu market kita besar mana. Kita kena ada data. Okay? Anda kena buat research market yang anda nak target ni, berapa ramai orang yang sedemikian, berapa ramai wanita di Malaysia, berapa ramai pelajar, kanak-kanak. Okay? So daripada situ, bila kita dah tahu market kita besar mana, dan kita akan mudah untuk kita buat projection jualan. Okay? Kalau nak target nak jual untuk 1000 orang pada setiap bulan, adakah kat Malaysia ni cukup ada 1 juta orang ataupun 100,000 orang ke, ataupun hanya 10,000 saja yang
berpotensi menggunakan produk anda. Okay. So daripada sinilah pentingnya kita kenal pasti buyer persona supaya kita tahu orang jenis apa, klien ataupun customer jenis apa yang kita suka untuk berurusan, nak bina hubungan long term relationship sebagai bisnes dengan pelanggan. Okay. So bila dah kenal buyer persona, daripada sinilah anda boleh menghasilkan iklan yang lebih efisien, yang mendapatkan click through rate yang bagus, sebab penonton ataupun audiens anda merasa sangat dekat, merasa relatable, boleh relate dengan apakah produk dan servis yang anda nak jual. Seolah-olah anda memang bercakap one on one dengan mereka walaupun anda hanya menjalankan iklan ataupun menarik mereka datang ke website anda. So itu sahaja secara ringkas saya kongsikan mengenai buyer persona ataupun dalam bahasa lain juga disebut customer avatar. Semoga perkongsian pada hari ini dapat anda manfaatkan untuk menghasilkan iklan dan juga kempen marketing yang berkesan dalam bisnes anda. Sekiranya anda suka video-video seperti begini, jangan lupa untuk tekan like dan share. Jika anda ada soalan, isikan ruangan komen di bawah, saya akan cuba jawab dan juga mungkin saya akan hasilkan video khas untuk menjawab persoalan anda. Jika anda masih belum subscribe channel saya harap anda boleh tekan butang subscribe di bawah. Dengan pertambahan subscribers akan bantu channel saya untuk lebih maju ke hadapan. Kita akan jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye.